Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita dalam bab 3 yang sama, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Kemarin kita dah bincang mengenai suhu badan, jenis-jenis termometer dan cara mengukur suhu badan. Oh, hari ni kita nak bincang apa pula? Okey, hari ni kita akan bincang kadar denyutan nadi. Okey. Okay, nadi tahu apa dia nadi? Dia adalah bilangan denyutan jantung kita lah. Okey. Okey, di akhir pembelajaran murid boleh apa? Mengenal pasti titik nadi pada badan. Okay, biasanya kalau kamu pergi klinik, di mana doktor akan cek nadi kamu. Doktor akan ambil tangan, akan letak di pangkal tangan ni. Okay, betul kan? Okay, dia akan letak. Kemudian dia akan kira lah. Okay, dia tengok jam, dia akan kira berapa bilangan nadi kamu. Ada juga doktor menggunakan stetoskop pun, ada jugalah. Letak dekat lengan ataupun dicek terus jantung. Okay, hari ni kita akan tengok kaedah macam mana untuk mengira denyutan nadi dengan mengenal pasti titik nadi pada badan. Okey, pertamanya titik nadi pada badan. Okey, terdapat beberapa tempat pada badan untuk merasai denyutan nadi. Okay, dekat badan kita ni ada beberapa tempat yang kita boleh rasa denyutan nadi kita. Okey, tempat ini adalah titik-titik nadi yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni kawasan yang kamu boleh kira bilangan kiraan nadi dalam badan kita. Okey, kawasan ini arteri terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. Okey, disebabkan arteri ini adalah salur darah yang menghantar darah ke seluruh badan. Okey, apabila denyutan jantung berdegup, denyutan dihantar ke arteri dan boleh dirasai melalui kulit. Okey, bila jantung ni berdegup, setidak langsung dia akan menyebabkan denyutan ni dapat dirasai. Okey, dapat dirasai sebab dia dihantar ke arteri. Darah kamu gerak. Okey, tengok tempat-tempat yang ada. Yang pertama di bawah kita kata bawah dagu lah, tapi di pangkal leher ni yang pertama. Yang keduanya di kawasan pangkal ataupun bawah tapak tangan. Okey. Yang ketiga di tepi lutut ataupun atas sikit pada lutut, tepi paha bawah tu. Yang ketiga di belakang buku lali. Okey, sebelum tumit. Atas sikit Okey, yang keempat di tepi telinga ataupun sebaris dengan mata dan telinga tu, tengah-tengah dia. Okey, yang ke 6 di bahagian siku. Okey. 7 di bahagian pangkal paha. Okey, pangkal paha. Dan yang terakhir di atas kekurat kaki ni, bersebelahan dengan buku lali tu. Okey. So, ada 8 titik nadi pada badan manusia. Adakah bilangan nadi pada setiap orang sama? Okay, dia boleh jadi sama dan boleh jadi berbeza bergantung kepada beberapa perkara. Okay, apa yang menyebabkan berbeza tu? Kita tengok. Okay, biasanya bayi dan kanak-kanak mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi berbanding dewasa. Okay. Yang kedua, individu tidak sihat mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih rendah atau lebih tinggi berbanding individu yang sihat. Tengok, dia boleh jadi sama, boleh jadi berbeza. Okay, dia berbeza faktor umur. Faktor yang kedua disebabkan faktor kesihatan manusia. Kalau kita sihat, mungkin lebih baik denyutan nadi kita boleh lebih banyak berbanding orang yang sakit. Dan yang ketiga, atlet mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih rendah disebabkan otot kardiak mereka yang lebih kuat. Otot kardiak tu otot jantung. Okay, biasanya atlet mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih rendah berbanding mereka sebab jantung mereka tu boleh pump kuat. Jadi bilangan tu akan jadi kurang. Kalau kita denyutan laju, bermaksud kita ada masalah. Bukan masalah kita punya tak berapa kuat. Sebab bila pump tu lagi kuat, lagi laju darah tu boleh pergi, lagi kurang lah bilangan denyutan nadi dia. Okay, tu biasanya macam tu. Dan untuk mengukuhkan lagi ni, faktor-faktor ni untuk lebih kefahaman. Okay, lepas ni bila kita dah masuk sekolah, kita akan buat eksperimen ni. Okay, eksperimen yang pertama, kadar denyutan nadi manusia berdasarkan jantina.
Yang kedua, kadar denyutan nadi berdasarkan umur. Dan yang ketiga, kadar denyutan nadi berdasarkan aktiviti fizikal. Okey, untuk bahagian denyutan nadi ada masalah tak? Okey, kalau tak ada masalah, kita akan teruskan lagi untuk tajuk yang seterusnya, iaitu tekanan darah. Okay, tadi denyutan nadi, sekarang tekanan darah. Okay, apa itu tekanan darah? Kita akan tengok dulu di akhir pembelajaran. Yang pertama, kita kena mengenal pasti alat mengukur tekanan darah. Yang kedua, mengukur dan merekod tekanan darah. Dan yang ketiga, menginterpretasi data daripada bacaan tekanan darah. Kemarin kita dah menginterpretasi data daripada bacaan suhu. Hari ni kita akan tengok bacaan tekanan darah. Okey. Okey, apa itu tekanan darah? Tekanan darah ialah tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Okey, tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah. Tekanan. Okey, alat untuk mengukur tekanan darah ialah sphygmomanometer. Jadi ada dua jenis, satu yang digital, satu yang lama sikit yang analog. Okey, yang digital ni dia hebat sebab dia ada screen terus. Nilai berapa. Kalau analog dia ada bacaan di tepi ni. Melalui apa dia punya julat bacaan dia. Okey, unit sama kedua-dua alat iaitu milimeter merkuri ataupun mmHg. Hg ni maksudnya merkuri, mm ni adalah milimeter. Okey, baik. Okay, nak mengukur dan merekod tekanan, dia ada dua bacaan. Yang pertama tekanan sistolik dan yang kedua tekanan diastolik. So, unit sama milimeter Hg ataupun milimeter merkuri. Okay, kita akan tengok lagi apa itu tekanan sistolik, apa itu tekanan diastolik. Kadang-kadang kita dengar tekanan atas, tekanan bawah. Okey. Okay, tekanan darah ialah tekanan dikenakan di dinding, tadi dah bincang kan, masa peredaran darah. Okey. Alat dia manometer. Okey, simbol milimeter Hg. Okey. Tekanan darah diukur dengan mengambil dua ukuran. Okey, tadi kita tengok diastolik dan sistolik. Nombor atas menunjukkan tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah semasa otot jantung mengecut. Ya, mengecut tu maksudnya mengepam. Okey, bila dia mengepam, itu tekanan ketika dia mengepam, kita akan ukur sistolik ataupun nombor atas. Okey. Tekanan di dekat ini adalah tekanan sistolik. Bila jantung mengecut, berapa bacaan dia? Itu dah dipanggil tekanan sistolik. Dan nombor bawah ni pula menunjukkan tekanan dikenakan pada dinding salur darah apabila jantung berehat. Maksudnya jantung dia kecut, dia stop sat nah. Yang masa dia berehat sat tu dipanggil tekanan diastolik. Okey, ataupun nombor bawah. Okey. Kedua-dua tekanan ini dinyatakan dalam milimeter merkuri ataupun milimeter Hg kerana merkuri telah digunakan dalam tolok tekanan pertama yang mengukur dengan piawai dan masih digunakan sebagai unit pengukuran tekanan dalam perubatan. Okay, dia-dua ni masih digunakan sebab merkuri lah alat yang digunakan sebagai bahan yang digunakan sebab dalam tolok tekanan tu. Okay. Sebab dia yang paling tepat setakat ini. Kalau kamu tengok dalam jam sekarang canggih kan, jam canggih tu tak guna lah merkuri, dia ada kaedah lain, dia guna infrared dan sebagainya. Okay, kalau kata alat yang lama dia masih lagi menggunakan merkuri, sama ada digital ataupun analog. Okay, penggunaan darah ini direkod sebagai sistolik dan diastolik disebut sistolik per diastolik. Okay, boleh cakap tu? Faham eh? Okay, bagus. Tu bacaan tekanan darah. Bacaan tekanan darah yang tinggi dan berlarutan menunjukkan bahawa anda mempunyai tekanan darah tinggi dan atau hipertensi. Kalau lebih daripada bacaan tertentu. Kita tengok jadual dia. Okay, bacaan tekanan darah yang rendah berlarutan anda mungkin mengalami apa? Penyakit tekanan darah rendah. Okey, dia terlalu tinggi pun tak boleh, yang rendah pun tak boleh. Dia mesti ikut julat yang sepatutnya, mengikut tadilah. Okey. Kategori darah. Okey, bacaan tekanan darah. Kategori dia optimum. Optimum ni yang mencukupi. Nak kata bagus sangat benda, tak bagus benda. Tapi dia mesti mencukupi. Mesti kalau kata bawah kurang daripada 120 dan diastolik kurang daripada 80. Ini yang ni kalau 120
80 dia normal, tapi kalau bawah pada ni maksimum ni maksudnya dia kemungkinan kena tekanan darah rendah. Okey. Kalau normal 120 hingga 129, tekanan diastolik dia 80 hingga 84. Tekanan atas dia 120 hingga 129, bacaan bawah dia 80 hingga 84. Okey, kalau lebih daripada 129, 130 hingga 139 distolik dan bacaan distolik dia 85 hingga 89, bermaksud apa? Dah mula berisiko nak kena tekanan darah tinggi. Okey. Bila masuk 140 hingga 159, ni orang yang tekanan darah tinggi peringkat 1. Bahaya dah. Okey, dan tekanan distolik dia 90 hingga 99. Kalau dah masuk tekanan darah tinggi peringkat 2, 160 hingga 179. Okey. Contohnya bacaan distolik 165, diastolik dia 103. Tu dia dah masuk tekanan darah tinggi peringkat 2. Okey. Dan tingkat 3 lebih daripada 180, tekanan diastolik dia lebih daripada 110. So sangat bahaya. So tekanan darah tinggi biasanya tidak menunjukkan sebarang tanda yang jelas. Jika tidak dikawal dengan baik, boleh menyebabkan stroke. Stroke ni maksudnya tiba-tiba saja kamu punya saluran darah itu pecah dan boleh menyebabkan stroke lah ataupun kelumpuhan. Okay. Dan cara yang terbaik untuk pengesan darah tinggi, kita perlulah menjalani pemeriksaan perubatan berkala. Okey, itu bab dalam tekanan darah tekanan darah dan juga bacaan nadi untuk hari ini. So diharapkan kamu boleh faham dan boleh memahami apa yang kita nak kongsikan hari ini. So sebarang persoalan boleh tanya dalam grup Satgame, dan bolehlah siapkan modul dalam dua-dua bab ni. Yang pertama bacaan nadi dan yang kedua adalah tekanan darah. Baik, untuk hari ini itu saja. Tak panjang pun hari ini, sikit saja. Dan kamu boleh faham. Barang pertanyaan nanti boleh tanya, insyaAllah. Kita akan jumpa lagi dalam sesi PDPR kita yang seterusnya minggu depan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.